Kalau tuan-tuan masih ingat tak masa Fathu Mekah tahun 8 Hijrah, 10 hari bulan Ramadan, bulan puasa, Nabi bersama 10,000 orang sahabat masuk semula ke Mekah sebab nak tuntut pembalasan atas pengingkaran orang-orang kafir musyrik terhadap perjanjian yang dibuat. Dia ada dibuat perjanjian dah lah, perjanjian. Engkau tak boleh kacau aku tak kacau engkau, kita tak boleh ni. Tapi dia orang langgar perjanjian itu. Dan orang Arab sangat pegang janji. Jadi Nabi pun bersama 10,000 orang sahabat masuk semula Mekah. Dalam keadaan yang begitu terkejut sekali, orang Mekah tak sangka Nabi boleh bawa 10,000 pasukan. Masuk Mekah dari 4 penjuru, tak boleh lari dah. Beberapa orang yang sempat lari duduklah atas bukit gunung, tinggal anak dengan bini. Takut ke Nabi ketika itu. Nabi sampai, orang pertama datang jumpa Nabi, Abu Sufyan. Abu Sufyan dia boleh U-turn 360 darjah. Terus keluar parti, masuk parti baru. Terus jumpa Nabi selalu. Tapi kita, ini adab ya. Walaupun Abu Sufyan ni ada setengah orang sebut dia ni opportunis lah, fikirkan diri dia sajalah. Kita tak nafi sejarahnya Abu Sufyan, dia yang sponsor untuk nak perang Badar. Dia yang finance. Duit dia. Perang Uhud pun dia yang bagi duit. Dia memang banyak, isteri dia Indon, banyak pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan musuh-musuh ni, dia yang kepala aliangnya. Tapi sebab dia masuk Islam, segala kesalahannya itu kita kena lupakan. Dan Abu Sufyan ini keturunan dia Allah angkat darjat, mengasaskan dinasti Umayyah yang memerintah dunia Islam antara tahun 661 sampai 750. Itu anak cucu dia tu. Dan kita tak mengata juga Abu Sufyan sebab dia ni pak mentua Nabi. Dia pak mentua. Anaknya nama Ramlah. Ramlah ni tak terkenal sangat nama kat pengenalan. Nama panggilan Ummu Habibah. Itu Ramlah. Ummu Habibah binti Sufyan itu anak Abu Sufyan. Ummu Habibah kahwin dengan Nabi masa Nabi umur 60 tahun dan dia umur 35 tahun. Yang pinangkan dia Raja Najasyi masa hijrah pertama. Mahar dia 400 dinar. 400 dinar. Baik itu Abu Sufyan memang dia berbulu dalam hati dia. Dia dah benci ke Nabi. Sekali hak dia benci itu pula kahwin dengan anak dia. Lagi dia berbulunya. Anak dia tu bukan anak dara, janda masa tu. Jadi janda kan berhak pilih, tak payah kebenaran dia kahwin je. Yang dia lagi berbulunya, dia pergi ke Madinah sekali, Abu Sufyan ni. Masa tu kes perselisihan faham antara perjanjian tu lah, Hudaibiyah apa semua, nak settle secara diplomatik. Dia tahu Madinah kan anak dia ada, Ummu Habibah, Ramlah. Dia pergi rumah anak dia, ketuk pintu. Anak dia buka pintu, tengok ayah dia, duduklah. Dia duduk atas kursi yang biasa Nabi duduk. Ummu Habibah kata, ayah bangun jap. Apa pasal? Ambil kursi alih. Apa pasal aku tak boleh duduk? Ni kursi suami saya. Dah apa masalah, aku kan bapak engkau. Ayah tak suci, dia orang hebat. Ayah ni kotor, najis. Lagilah berbuluan tu raya tu. Aku dah penat-penat travel jauh, duduk tak pergi. Menambahkan menyampah dia tu. Tapi kita tak mengata dia sebab selepas dia masuk Islam, dia menjadi pejuang agama yang sangat konsisten. Dan dia terlibat dalam peperangan Yarmouk di sepadan Jordan. Dalam peperangan itu mata dia kedua-dua buta. Dia kena berperang. Jadi kita tetap respect. Radhiyallahu anhu Abu Sufyan. Tuan-tuan jangan kita ikut-ikut sangat dengan ceramah yang mengata Abu Sufyan, oh dia ni tukar parti, katak lah lompat parti. Tak boleh. Tak sesuai istilah tu kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Tapi cerita dia sedap. Masa Nabi Fathu Mekah, dia kan nak Nabi berapa tahun? Nabi kenal ke pak mentua ini. Kalau tak lama dah tumbuk ya. Datang. Dia kata, faja'a Abu Sufyan faqala ya Rasulullah, ubidat khadra'u Quraisyin la Quraisya ba'd al-yawm. Pandai dia. Dia kata, ya Rasulullah. Elok pula panggilnya. Biasa Mamat dia panggil. Mamat. Itu. Hari tu, ya Rasulullah, hari ni kami orang Quraisy jahanam semua. Semua dah kelari ketakutan. Selepas hari ni nescaya puak Quraisy pupus dari muka bumi, wahai Rasulullah. Nabi kata, tak, itu takkan berlaku.
Aku tak akan ambil tindakan. Man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin, wa man alqas silaha fahuwa amin, wa man aghlaqu babahu fahuwa amin. Oh, aku tak ada brutal jahat. Ethnic cleansing aku tak buat. Siapa duduk dalam rumah Abu Sufyan, aku tak kacau. Siapa yang gencat senjata, simpan kerih masuk sarung pun aku tak kacau. Siapa yang kunci duduk dalam rumah pun aku tak kacau. Simple. Habis tenang, Nabi pun panggil semua orang Mekah. Ya ma'syara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun fikum. Quraisy, hari ni aku datang, 10,000 pasukan aku datang. Engkau agak-agak aku nak buat apa kat engkau orang hari ni? Orang Quraisy waktu itu menggigil ketakutan. Kenapa orang Quraisy takut, tuan-tuan sekalian? Kalau kita jadi Nabi, kita pun hangin satu badan ke, tuan-tuan? Nabi masa di Mekah, macam dia benci Nabi ni lain macam lah. Dia hina Nabi, Nabi lari pergi Taif. Taif dihina, Nabi turun balik. Kemudian dia pulaunya Nabi. Kan Nabi sebelum daripada Khadijah dan Abu Talib meninggal, dia kena boikot 3 tahun. Antara sebab Khadijah mati, kena boikot. Gizi makanan tak seimbang. Sahabat terpaksa gigit kulit-kulit binatang. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib diboikot 3 tahun dalam 2 perkara. Dulu Nabi teruk kena boikot. Kita sekarang baru belajar nak memboikot orang. Dulu Nabi diboikot 3 tahun. Pertama ekonomi, yang kedua sosial. Dalam bidang ekonomi, orang Quraisy tak boleh beli barang-barang orang Islam. Dan orang Islam kalau nak beli barang, kena harganya double. Khadijah orang ada duit, dia orang meniaga, nak beli barang apa kalau barang mahal? Akhirnya orang Islam pada tahun ke-7 kenabian sepakat duduk ramai-ramai di perkampungan Bani Abu Talib supaya mereka saling tolong-menolong dekat dengan kawasan Safa Marwah sekarang. Situlah kampung mereka dikepung. Orang Quraisy bikin pagar, ada rela jaga lagi. Banyak macam kampung baru zaman darurat dulu. Ada orang jaga. Barang tak boleh masuk. Dan mereka tidak dibenarkan keluar daripada situ, tak boleh kahwin dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, tak boleh bercampur gaul. Dan dia punya sepahaman boikot itu bukan sekadar mutual understanding, didokumentasikan di atas satu sahifah ataupun lembaran yang digantungkan di dinding Kaabah, jadi piagam. Setiap delegasi luar yang datang akan baca piagam itu. Jangan berkawan dengan Muhammad, jangan ini, jangan ini, jangan ini. 3 tahun. Tapi Nabi sabar. Orang bukan Islam pun yang ada sifat kemanusiaan pun tak setuju dengan tindakan puak-puak Abu Jahal pun tak setuju. Kenapa nak embargo puak-puak ni luar biasa atas dasar kemanusiaan? Ramai orang bukan Islam ketika itu, ada yang antaranya Abu Bukhturi bin Hisham. Dia tak sampai hati tengok orang Islam. Ramai yang sakit masa itu. Dia pun bawa unta, syarat makanan dia letak pada badan. Dia jalan-jalan unta, sampai depan pagar, ada rela jaga lah. Dia pun pukul unta dia kuat-kuat, unta tu lari masuk. Lari rela, takut tengok unta. Masuk, dia pun buat-buat dalam jerit. Unta anak, unta. Padahal dia rotan suruh masuk. Konon terlepas lah. Untuk nak hantar rationnya, hantar bekalan. Dia orang kata kenapa orang buat macam tu. Bayangkan Nabi kena teruk. Lepas tu bila Nabi dah pindah, masa pindah pun kau tak puas hati lagi. Kau kepung aku 50 orang, kau nak bunuh aku. Kau hantar satu orang, Suraqah bin Malik, kejar aku. Lepas tu aku dah sampai Madinah, aku ingatkan korang bila tak tengok muka aku, korang boleh tidur malam. Kau serang aku perang Badar, kau serang aku perang Uhud, kau kacau aku time raya, perang Khandak. Apa masalah korang sebenarnya, wahai orang Mekah? Kalau kita punya skrip kalau skrip kita, korang ni apa yang aku benci sangat dengan aku? Aku tak duduk kat Mekah, aku 400 km jauh pada engkau. Yang kau sakit hati sangat dengan aku ni apa hal? Apa masalah engkau? Orang Mekah semua tunduk kalau skrip macam tu lah. Tapi Nabi tak kata, ya masyarakat Quraisy, kau agak apa aku nak buat dengan kau hari ni? Dia orang pun kata, khairan akhun karim wabnu akhir karim. Dia bodek pula Nabi. Mereka jawab, wahai Muhammad, sudah pastilah kau akan buat kebaikan kepada kami. Sebab engkau ni orang baik, mak bapak engkau orang baik, atuk engkau semua orang baik-baik. Mestilah engkau akan buat baik-baik pada kami.
Apa jawapan Nabi kepada mereka? Fa inni aqulu kama qala akhi Yusuf. Hari ini aku hanya nak ucapkan satu perkataan saja, iaitu perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Yusuf kepada adik-beradiknya. La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini aku tak nak cela kamu wahai adik-beradikku. Moga Allah ampunkan dosa kamu. Menangis semua orang Mekah. Maknanya Nabi kita daripada Taif kena serang, isteri mati kena sakit teruk, apa gini, sampai di Madinah kena serang lagi 3 kali berturut-turut. Sekarang dia dah ada pasukan masuk Mekah. Dia boleh kata kepada orang Mekah, adhabu fa antum tulaqa. Pergilah kamu semua, hari ini engkau aku lepaskan. Kerana aku hanya mengucapkan kata-kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 92, dia telah maafkan semua kesalahan adik-beradik. Nabi duk fikir, aku ni yang bergaduh dengan aku saudara-saudara dia. Nabi Yusuf yang bergaduh dengan dia adik-beradik dia. Lagi sedih. Tuan-tuan, kita kalau gaduh dengan orang kampung dengan gaduh dengan adik-beradik, mana lebih seksa jiwa? Gaduh adik-beradik. Sebab adik-beradik, walaupun kita boleh nak peganglah pada kata-kata yang boleh menyejukkan hati, cari-cari bulu ayam, lama-lama jumpa juga. Bila nak jumpa? Ayam tu bila nak dicari bulu tu? Air dijinjang takkan putus. Memang, tapi kalau tak bayar bil putus. Putus dengan kepala-kepala paip cabutnya. Kita banyak sangat pepatah petitih yang memujuk. Kelahilah, tak ada hanya susuk-susuk baik balik. Janganlah percaya. Kelahi dengan adik-beradik, kita mata bertentangan, hati kedapatan. Mak panggil datang makan, pergilah kumpul. Dia tak borak. Anak-anak kita dengan anak adik-beradik itu sepupu, macam mana dia nak berkawan? Esok anak dia kahwin, kita nak pergi, malah anak kita kahwin, dia jadi susah. Tapi Nabi Yusuf dia boleh maafkan. Maka kata Nabi, aku nak bayangkan aku gaduh dengan orang ni saudara-saudara. Nabi Yusuf boleh maaf, takkan aku tak boleh maafkan?